kita nak membicarakan satu topik yang kurang popular topik ni. Ya, biasa. Kurang disebut-sebut, tapi dia akan disebut-sebut jika ada masalah. Bergaduh-gaduh tu. Kalau kan? disebut je gaduh. Berparang, berpisau semua sanggup. Pasal sanggup. Ni pasal ni satu memang perkara ni. Ini memang tak boleh buat main. Sinonim dengan orang Melayu macam kita. Yes. Iaitu berkaitan dengan harta, Bil. Harta. Kau banyak harta je? Kau banyak harta? InsyaAllah akan datang. Dikumpul-kumpul banyak lah hartanya. Okay. So, Jeb, aku rasa aku nak kenalkan terus guest kita pada hari ni. Silakan. Okay. Dia merupakan seorang wanita je. Wanita? Wanita. Dia berasal di wilayah yang lain. Ofisnya lah. Lain macam. Dia datang di wilayah lain, iaitu wilayah Putrajaya. Betul juga. So namanya, nama penuh dia Safia binti Ahmad Jahidi. Okay. Dia mempunyai lulusan Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Hebat. Iaitu begitu jurang dengan aku. Aku politeknik curang ke jurang? Jurang. Maksudnya jauh sangat. Jauh. Jurang tu jauh dengan aku. Maksud kau aku diploma je. Aku diploma repeat Sam. Orang ni bukan biasa ni. Lulusan Undang-Undang Islam Antarabangsa Malaysia. Ini antara kos yang kaling-kaling Bukan kaling-kaling. Ini dulu kosnya aku nak ambil. Tapi itulah. Interview tak lepas. Matematik tak lepas. Okey, dan beliau juga mempunyai 15 tahun pengalaman. 15 tahun pengalaman ni kalau anak ada tingkatan 3 tu. Betul lah. Kalau dibiarkan lama-lama ni, kurang ajar ni, lama sangat ni. Kurang ajar ni, lama sangat ni, 15 tahun pengalaman. Dia hebat, Bil. Bukan kurang ajar. Maksudnya dia punya hebat tu dah kurang ajar dah, memang hebat sangat. Tahap. Okey. Dan dia juga mempunyai banyak branch. Tadi aku tanya dia ada 4 branch. 4 branch dan beliau merupakan managing partner Tetuan Nick Safia. So kita bersama dengan Puan Safia binti Ahmad Jahidi. Tepukan. Yeah. Okay. Selamat datang Puan Safia. Terima kasih. Rapatkan sikit tarik mic tu. Kan. Takut. Masih apa? Okey, sihat. Okey, tapi sebelum tu saya mengucapkanlah ribuan terima kasih kepada Puan Hanim selaku prinsipal, Tuan Nabil dan Tuan Jeb kerana sudi menjemput saya dan tim Nick Safia & Co untuk bersama-sama hadir dalam podcast kita hari ini. Which is, ini adalah kali kedua Betul. Kalau dia bersama saya dah kali kedua lah. Saya baru kali pertama. Ini kali pertama sebab ini U-turn. Dia main isu tu. Dia main isu tu. Dulu saya tinggal seorang aja kan. Sekarang 2 U-turn. Itulah rasa agak nervous sebab 2 orang. Mula-mula seorang lah, lepas tu 2 orang kan. Itulah. Saya sebenarnya expect saya bagi talk secara santai. Rupanya podcast lagi. Saya terkejut. Special. Special. Kita memang suka buat tiba-tiba. Saya upaya untuk adapt lah. So untuk pertanyaan pertama biar aku yang tanya. Sabarlah. Kau ni belum habis basa-basi lagi. Okey. Terus kan. Gelojoh. Terima kasih Puan Safia kerana sudi menerima jemputan daripada kami. Sama-sama. Kan, dan special lah sebab ini episod pertama. Puan Safia yang datang kemari. Betul kan. Sebenarnya untuk topik yang ni, ia adalah permintaan daripada salah seorang daripada kita punya RAN Betul. Iaitu Tuan Nas. Beliau tak habis-habis dapat kes macam ni lah. Dapat kes macam ni. Asyik dapat macam ni. Malang betul. Topik kita pada hari ini adalah urus harta pusaka, jangan sampai jadi saka. Seram kan? Seram. Dengar saka memang seram. Jadinya kalau kita melihat kepada info-info di social media dan sebagainya, dianggarkan lebih 100 bilion harta yang tidak dituntut. Banyak. Banyak. Jadinya, apakah penyebab perkara-perkara berlaku seperti itu? Dan hari ini kita nak kupaskan per hari ini dan kita nak bantu sahabat-sahabat kita yang datang. Kita hari ini bukan bertiga, kita bukan berlima, tapi kita almost berapa orang ni? 20 orang ni. 20 orang. Dekat depan kita ada 20 orang yang bersama. Kita ada penonton. Kan? Jarang-jarang podcast ada penonton. Ada podcast. Siap ada orang tukar tepuk lagi tu. Dah lah, ada penonton, ada makan, ada minum. Ada makan, ya betul. Kan? Alhamdulillah rezeki pada hari ini. Jadi Bil, teruskan soalan yang pertama. Kita terus pergi kepada topik kita pada hari ini. Membicarakan tentang urus harta pusaka, jangan sampai jadi saka. Silakan. Puan, so saya nak tanya, apa itu harta pusaka? Harta pusaka ni apa? Maksudnya time hidup ada harta pusaka ke? Time meninggal ada harta pusaka ke?
macam mana tu? Harta pusaka tu dikategorikan time bila? Apakah itu harta pusaka? Boleh Puan jelaskan sikit? Boleh, sebenarnya soalan tu sangat-sangat menarik dan saya sebenarnya suka dengan topik berkenaan dengan harta pusaka sebab di Nik Syafiq & Co kami memang kita boleh katakan pakarlah dalam bidang harta pusaka. Oh, memang specialize. Kita ada specialize dalam bidang harta pusaka. Jangan main-main ni declare pakar ni. Salah jemput dia. Mungkin you all kan, mungkin ramai ejen-ejen dekat luar sana yang saya percaya. Boleh tak you all angkat tangan siapa yang pernah jumpa kes harta pusaka dan korang uruskan sendiri? Boleh angkat tangan tak? Siapa yang pernah jumpa kes harta pusaka? Kes harta pusaka dan uruskan sendiri. Teruskan jual beli yang melibatkan harta pusaka. Siapa? Ada? Siapa pernah jumpa kes-kes macam ni? Seorang. Oh, dua. So tak ramai, betul tak? Betul. Sebab bagi saya sebenarnya ramai yang tak tahu sebenarnya mudah je proses harta pusaka ni. Tapi sebelum tu kita kena tahu apa yang dikatakan sebagai harta pusaka. Dia sebenarnya, Puan, minta maaf pencelah Oh, terkejut dia aku mencelah macam tu Lepas ni aku akan lebih beradab. Aku jangan teriak-teriak. Aku cakapnya tu. Tak, sebenarnya kalau saya as a rent pun kadang-kadang kita jumpa kes-kes owner nak jual rumah, tapi bila kita tanya oh rumah ni masih lagi dalam proses pusaka, kita dah tarik handbrake dah. Betul. Kebanyakan dia tarik handbrake, dia tak tahu nak buat apa. Sebenarnya tak tahu nak advise klien macam mana. Betul. Sebenarnya tidak tahu. So hari ni kita nak sama-sama belajar, kita nak ambil tahu. Dan at least kalau lepas ni jumpa kes-kes pusaka ni, kita boleh accept je. Betul. Boleh, kita tak takut dah. Makin kaya kita. Kita langgar je. Silakan. Sesekiranya seorang tu meninggal dunia, kes seorang tu meninggal dunia dan dia meninggalkan harta, termasuk aset, termasuklah liability dia, dan harta tersebut kita panggil sebagai harta pusaka. Maksudnya dia miliki waktu hidup dan selepas dia mati, harta tersebut kita panggil sebagai harta pusaka. Waktu hidup tak adalah kita panggil harta pusaka. So selepas meninggal, kita tahu bahawa harta tersebut adalah harta pusaka. So harta pusaka dia boleh jadi harta alih dan harta tidak alih. Siapa pernah dengar harta alih benda dan harta pula tak ni? alih? Harta alih dan harta tak alih. So kalau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil movable property, immovable property. So kalau movable, benda yang boleh bergerak. Immovable tak boleh bergerak. Contohnya macam rumah, tanah, ladang kelapa sawit. So itu adalah harta atau aset kita kan. Manakala yang boleh bergerak sebagai contoh kereta, motosikal ataupun kita ada simpanan, amanah saham dan sebagainya, itu bukan harta tak alih, harta yang boleh dialih lah. So kedua-dua harta ini kalau kita meninggal, maka kita namakan sebagai harta pusaka. So, dia bukan sampai harta tu dah lama sangat tidak diurus baru kita panggil harta pusaka Tidak. Dia terus menjadi harta pusaka. Betul. Selepas Secara kita tinggal. Hari ni meninggal, esok harta pusaka. Esok dah kita pusakakan dia. Yang lama-lama tu mungkin saka bin. Yang lama-lama tu yang kita nak tahu tu. Kan lama-lama tak urus jadi macam saka. tu hari ni meninggal esok tu. Ingatkan pusaka ni yang dah lama-lama. Nenek moyang kita punya Istilah dia tu, istilah dia menyebabkan kita rasa macam lama ni benda ni. Dan sebaiknya harta pusaka ni kita uruskan segera. Sebab apa? Sebab kita nak elakkan berlakunya kematian berlapis. Kematian berlapis. Contohnya dia mati meninggal, 2 kali. dia meninggalkan waris kan. Contoh dia ada 5 orang waris, termasuk ayah dia masa tu masih hidup, mak dia masih hidup. Kemudian sebulan selepas tu mak dia pula meninggal. So dia jadi berlapis. So kematian tu berganda-ganda. So berlapis-lapis. So jadi kita nak elakkan perkara begitu. Sebab kadang-kadang mentaliti masyarakat dia kata, kau ni kubur masih merah dah cakap pasal harta. Betul. Kita selalu macam tu kan. Kalau kita cakap pasal benda ni, dia kata kita gila harta. Betul. Tak, sebenarnya kita nak elakkan kematian berlapis. Kita nak settlekan secara cepat dan waris-waris boleh terima kan, tanpa ada sebarang pertikaian. Yang istilah kematian berlapis-lapis tu menarik bin. Menarik, betul. Lepas ni kita boleh guna terms tu untuk menakut-nakutkan owner. Betul. Ya, betul. Kan sekejap lagi pakcik mati berlapis baru tahu. Tak, kadang-kadang orang kita ni, kau jangan sembang lah, aku belum mati lagi tau, katanya macam tu. Kan? Tu kubur laki aku tu masih merah lagi. Masih merah lagi katanya. Kau jangan sebut-sebut kadang-kadang kita contohlah, kita anak kepada mak kita dan ada makcik kan, kadang nak tuntut harta nenek kan. Seorang tu mesti tak ada kerjasama macam tu, benda-benda macam tu Puan. So jadi kenapa rumitnya nak menguruskan pusaka ni Puan? Boleh bagi tahu tak kenapa? Based on experience Puan Safia. Pengurusan harta pusaka ni sebenarnya tak rumit. Yang merumitkan adalah manusia tu sendiri. Memang. Waris tu sendiri. Kenapa dia jadi rumit? Sebab
dia nak tuntut harta-harta arwah tadi tanpa mengikut saluran yang betul. Betul. Sebagai contohlah, kita orang Muslim, kalau seorang tu tidak ada meninggalkan wasiat, tidak ada meninggalkan hibah, so harta tersebut perlu diagihkan mengikut pada faraid. Betul. Tapi kes-kes kita ni, dia sebenarnya bukan ahli faraid pun. Dia tak dapat pun, dia dah tuntut. Itu yang sekarang ni ramai tak tahu. Sebab tu hari ni kita bagi tahu, adakah kadang-kadang orang claimkan, dia kata saya waris dia, saya berhak. Tapi bila kita tengok susu galur, dia bukan ahli waris. Jadi kita pun kena tahu siapakah ahli waris dalam faraid tu sendiri. Bila macam tu kan, sebenarnya benda ni real tau, real berlaku. Yang dekat cerita-cerita filem Melayu tu kan, real tau. Kita nampak macam betul ke berlaku kan? Betul berlaku. Dekat kampung-kampung banyak apa macam tu kan. Bila bermain dengan harta ni, manusia yang waras boleh jadi gila tau. Betul. Ada saya pun ada terlibat dengan proses jual beli yang macam ni, yang di mana aku ingat lagi, aku ada kes dekat Puncak Alam, Laman Haris. Wah, tu kebanyakannya rumahnya dah lama tau. Saya pernah buat kat situ juga, berlapis-lapis juga. Sama. Jadi kes Laman Haris ni kebanyakannya macam ni je. Benda-benda ni berlaku. Dia daripada orang tua-tua kan, betul. Lepas tu dia develop dan sebab tu dah tua-tua, yang sign pun dah tua-tua dan kena buat pusaka. Jadi sebenarnya cabaran dia bukanlah susah nak mengurus. Harta pusaka tu memang dah ready dah kat situ. Tapi memang orang tu lah boleh je nak urus, tapi susah yang merumitkan adalah manusia itu sendiri. Adakah sebabkan orang rasa faraid tu tidak adil dan sebagainya, atau macam mana kita nak menangani benda-benda macam ni? Maksudnya nak fahamkan orang, kenapa lelaki kena dapat banyak ni, kenapa perempuan kena dapat banyak ni? Adakah puan setuju dengan benda-benda macam tu? Kalau kita sebagai Muslim lah, kita mengikut hukum syarak, memang perlulah kita menggunakan konsep faraid kalau tiada wasiat dan hibah. So hari ni saya nak share dengan anda semualah yang tak tahu berkenaan dengan wasiat dan hibah. Sebab masyarakat di luar sana ramai yang salah anggap berkenaan dengan wasiat dan juga hibah. Apa yang you all tahu berkenaan dengan wasiat? Okey, jom. Sebelum tu, wasiat itu apa? Faham tak wasiat? Hibah pula apa dia? Macam ni lah. Kalau wasiat ni, kalau orang Melayu faham, Bil, kalau mak dah tak ada nanti, ni kau punya, macam tu lah. Apa? Wasiat lah tu. Dia wasiat ni boleh datang dua tau. Satu yang fizikal, satu lagi yang ghaib. Yang tadi saya cakap tu macam mana Man? Itu wasiat ke? So sebenarnya masyarakat di luar sana dimomokkan dengan cerita-cerita dekat movie, dekat teledrama kan. Dia selalu kata, okey, aku wasiatkan harta aku ni kepada anak bongsu. Sebab contoh dia adalah dia yang menjaga ayah dia tadi. So boleh ke tak? Okay, so saya di sini saya nak tekankan bahawa wasiat ni kalau mengikut hukum sebenarnya dia nak memberi harta. Kalau ikut hukum syarak, dia boleh beri harta kepada bukan waris. Contohnya mak nak bagi pada anak, itu tidak boleh. So kira kalau dia bercakap tadi by mulut saja tak sah lah. Bagi jiran boleh lah. Boleh, dia boleh bagi jiran dan tak lebih daripada 1/3 harta kita. Contoh kita nak bagi anak yatim, kita nak bagi anak angkat, boleh. Kita wasiat ni adalah harta kita nak berikan kepada bukan waris kita. Kiranya wasiat ni dia ada pembahagian portion dia jugalah. Betul. Tidak semestinya okey aku nak bagi semua harta aku pada jiran. Tak boleh. Tak boleh. Dia tak sah lah jadinya. Dan adakah wasiat tu bertulis atau? Dan wasiat tu dia mesti ada rukun dan syarat. Okey, rukun dan syarat wasiat ni dia sama dengan hibah juga. Dia ada rukun dan syarat. Cuma wasiat tu boleh diberikan kepada bukan waris tak lebih daripada 1/3 harta kita. Okey, manakala hibah, kalau kita nak bagi kepada sesiapa pun termasuk waris pun boleh. Dan dia unlimited. Berapa banyak kita nak bagi, tak bagi semua pun boleh. Okey, itu perbezaan yang pertama. Betul. Okey, yang perbezaan, ada tak lagi perbezaan yang lebih jelas, yang senang netizen nak faham? Sebab sekarang ni dia lebih promotion lebih kepada hibah. Betul. Sekarang ni mana-mana hibah. Dia tak ada dah menulis wasiat. Kalau dulu kita ada badan yang menulis wasiat dan sebagainya. So kalau kita nampakkan dekat luar sana, kita ada banyak syarikat-syarikat amanah. Contohnya Amanah Raya, Wasiat Shop. You pernah dengar tak? Wasiat Shop tu pernah dengar. Baik, Trustee, My Angkasa Amanah. So syarikat-syarikat yang menjual wasiat ni, dia adalah bertujuan untuk menamakan individu tersebut sebagai pentadbir sahaja. Maksudnya dia memberi wasiat, sekiranya saya meninggal, saya akan melantik syarikat amanah ni sebagai pentadbir harta. Pentadbir ni boleh dilantik oleh waris. Di kalangan waris pun tak apa. Tak semestinya syarikat amanah. Faham? Dan juga kandungan isi wasiat tersebut bukan setakat dia nak lantik pentadbir. Dia boleh berikan harta dia kepada bukan waris tidak lebih daripada 1/3.
Faham. Faham tak? So kalau kita nak bagi kepada waris, kita ingat adalah konsep hibah. Tapi you all minta tolong jangan salah faham. Sebab sekarang ni syarikat takaful pun ada jual hibah, betul tak? Betul. Itu terkeliru. Sekarang yang jual ni hibah je. Kan? Tak, sebenarnya yang nampak dekat market banyak sekarang ni adalah hibah-hibah yang dijual tu lah. Betul. Adakah itu ia salah. berbeza tu? Itu berbeza. Oh. Itu adalah takaful punya polisi kan. Takaful punya polisi, kalau kita berlaku kematian pada kita, waris-waris kita dapat contoh 500,000 kan sekiranya berlaku kematian. Itu tak sama dengan hibah yang kita nak yang kita discuss ni hari ni, yang berkaitan dengan harta pusaka. Betul. Yang kita nak nyatakan di sini adalah hibah hartanah. Harta kita nak berikan kepada waris kita. Itu adalah hibah yang kita kupaskan di sini. Aku ingat sama, Bil. Tak sama. Mana sama? Hibah dengan wasiat lain. Kau ni je. Kau tanya balik tak faham kau ni. Wasiat dengan hibah, aku pengalaman 20 tahun pasal ni. Okey, Puan. Adakah kalau kita tak ikut hibah atau struktur pembahagian dalam segi Islam, dekat Malaysia kita akan masuk penjara atau sekadar berdosa? Kau dah main dosa pahala kau. Nampak tak? Sekadar berdosa atau masuk penjara ke? Boleh dikenakan tindakan undang-undang ke? Dari segi undang-undang dia tidak adalah konsep dosa atau pahala, tetapi sebenarnya kita ada undang-undang sendiri yang mana apabila seseorang tu meninggal, dia kena melalui proses pusaka, iaitu yang pertama sekali dia kena melantik pentadbir harta. Macam saya kata tadi kan. Okey, ni kita ambil customer ni nak jual rumah tau. Customer nak jual rumah. Tapi mak dia meninggal. First kali kita kena buat apa? Okey, first kali apa yang kita kena advise dia adalah kita minta dia kumpulkan semua waris-waris dia. Okey. Mesti kena ada semua. Mesti kena ada semua. Suami, isteri si mati, ibu ayah dia ataupun anak-anak dia, perempuan atau lelaki. Dia tak ada kena-mengena dengan saudara mara kan? Tak ada. Tak ada. Belah ayah, belah mak. Kecuali kalau dia tidak ada anak lelaki. Kalau dia tak ada anak lelaki, maka adik-beradik akan dapat. Okey. Yang itu adalah mengikut. Contoh bagi jelas sikit contoh kes lah. Contoh suami meninggal. Okey. Waktu dia meninggal tadi ada ibu ayah dia masih hidup. Okey. Dia ada anak lelaki dan anak perempuan, maka terhalanglah adik-beradik dia. Adik-beradik si mati tadi. Sekiranya si mati tadi dia tidak mempunyai anak lelaki, tapi dia punya ayah, tapi adik-beradik dia boleh dapat lah. Tapi untuk pengupasan yang lebih lanjut, saya rasa lebih sesuai lawyer syariah lah yang mengupaskanlah isu berkenaan faraid ini. Sebab saya yakin yang part yang ada si suami si isteri mati meninggal ni kan, memang ada kekeliruan kat situ. Sebab contoh suami meninggalkan seorang isteri kan bersama dengan anak ataupun anak perempuan lah. So siapa nak take care mereka ni? Betul. Sebab tu kita adanya dokumen hibah tadi. Biasanya kita akan galakkanlah kalau seseorang individu tadi dia tidak mempunyai anak lelaki, kita minta dia buat dokumen hibah siap-siap. Sebab wasiat dan hibah dia terkeluar daripada faraid. Maksudnya bila seorang tu meninggal, kita akan uruskan wasiat dan hibah dia. Bila harta tersebut, contoh dia dah ada buat wasiat, dia ada buat hibah, tetapi ada harta tertinggal, so harta tertinggal tersebut barulah mengikut pada hukum faraid. Tapi kadang-kadang orang ada kekangan dari segi duit lah benda-benda ni, Puan. Berapakah kos yang terlibat jika kita nak buat benda-benda macam ni? RM200 ke RM300 ke macam mana? Dah mati guna duit pula. Betul. Itulah Menyusahkan betul. So soalan tu sangat subjektif. Kerana apa? Saya nak bagi tahulah. Sebenarnya apabila kita nak melantik pentadbir atau kita nak buat pembahagian harta pusaka, dia ada beberapa channel. Okey. Yang pertama sekali, waris tu dia boleh pergi ke pejabat pusaka kecil untuk melantik. So pergi ke pejabat pusaka kecil tanpa peguam. So tanpa peguam dia boleh hadir, dia just bayar saja bayaran. Berapa ringgit tu? So bayaran mungkin kurang daripada 500 lah in total. So dia boleh pergi saja untuk dapatkan surat kuasa mentadbir dan juga surat perintah pembahagian harta pusaka. Yang ini dah jadi pentadbir lah. Ini dah jadi pentadbir lah. Tetapi kalau sesekiranya seorang tu contoh dia tak ada tanah, dia ada duit saja. So dia tidak boleh pergi ke pejabat pusaka kecil, dia kena pergi ke mahkamah. Dan nilaiannya mahkamah kena hire lawyer. Betul. Kalau pergi melalui mahkamah, so dia kena lantik peguam, tetapi kena ingat, tempoh masa di pejabat pusaka kecil ni lama. Kadang-kadang dia ambil masa setahun. Kita biasanya akan advise bagi tahu klien 6 ke 12 bulan. Tapi kalau ada proses jual beli, kita dah ada buyer kan. Takkanlah kita nak tunggu setahun, setahun setengah untuk pengurusan sahaja. Sebab tu kita akan advise klien untuk lantik peguam, uruskan harta pusaka tadi, lantik pentadbir dan tempoh masa lebih cepat. Biasanya 3 ke 4 bulan dah selesai. Sebab apa cepat?
Sebab melalui mahkamah. Okey. Mahkamah dia akan tetapkan tarikh dengan sesegeralah. Dia tak akan delay sebab dan permohonan tak banyak. Mahkamah ni macam medical card lah, cepat. Betul. Tapi melibatkan kos yang tinggi lah. Betul. Kalau melalui peguam, kos dia lebih kurang dalam 5 ke 10 ribu ke atas lah. Okey. 5 ke 10 ribu. Bergantung kepada kes lah. Bergantung kepada kes. Maksudnya, ada setengah peguam dia akan guna percentage. Ada setengah peguam dia letak fix harga amount. Maksudnya nak pergi mahkamah tinggi tu untuk dapatkan, kalau rumah perintah jualan kan biasanya. Tu perintah jualan tu next. Belum lagi. Belum lagi. Okay. Belum lagi. Itu kes yang tak ada, kita tak nak jual apa-apa. So bila kita tak nak jual apa-apa, yang pertama sekali kita akan lantik pentadbir kan. Selepas kita lantik pentadbir, kita kena dapatkan satu perintah pembahagian. Okey, perintah pembahagian ni, ini yang saya kata tadi, sama ada dia nak ikut faraid ataupun tidak. Kalau sekiranya seorang tu mati, dia tidak ada wasiat ataupun dia tak ada hibah, tetapi waris-waris setuju, dia bermuafakat, dia kata saya nak kita bahagikanlah sama rata. Boleh. Okay. Boleh tanpa ada halangan daripada mana-mana pihak. Macam mana kita nak kena pasti orang ni ada wasiat ke tak? Tengok diary dia yang dia tinggalkan betul atau macam mana? Maksudnya ada sistem ke apa? Tadi yang Puan Safia cakap kan, wasiat ni kita boleh buat. Kita lantik sama ada pemegang apa tadi? Pemegang amanah. Syarikat tu lah. Okey. So macam kalau waris dia tak tahu dia ada benda tu, company ni akan datang dekat dia. Betul. Confirm akan datang. Macam dia nak tahu dia mati? So kebiasaannya memang ada surat akan datang ah. Surat. Okay. Aku dah tahu. Kau kurang ajar semua ni gelak aku. Soalan ni bagus. Bagi aku bagus. Tak, macam mana nak tahu aku sebab mati. Wasiat tu nak datang kat aku macam mana? Aku faham kau memang tak sabar nak mati. Itulah. Tak adalah ada signal ke ting dapat kat WhatsApp ke orang tu kan. Bermaksud Nabil mungkin maksudkan begini. Macam mana punya flow tu? Kan? Contoh dia dah lantik syarikat amanah raya ni, contoh untuk uruskan dia punya wasiat. betul. Then dia meninggal. So bagaimana dia punya proses tu? Untuk makluman semua, apabila kita buat wasiat dan hibah tadi, sepatutnya kita kena maklumkan kepada waris-waris kita. Kena maklum. So maksudnya kena maklum dan bagi satu dokumen wasiat, satu dokumen hibah kepada waris. Dan waris tadi dia kena maklumkan kepada syarikat amanah bahawa orang tadi dah meninggal dunia. Dia tak secara automatik tiba-tiba ting tak ada. Dia tak macam tu. Nabil mati. Mati je ting. Tak adalah kau dapat notification WhatsApp ke kan. Tapi waris akan tadi datang mungkin lah mungkin. pada ni Dia kan. tak tahu apa-apa. Dia tak tahu sebab setiap kematian ada daftar kematian. Kan? Wasiat dan hibah tadi boleh diubah bila-bila masa. Boleh diubah pada bila-bila masa, tapi kita tahulah sepatutnya bila kita dah hadiahkan janganlah tarik balik kan. Buruk siku lah. Macam tu. Tapi lah macam-macam sebenarnya kes kat luar sana. Mana kita nak tahu kan. Mula-mula nak bagi tak kes yang dah buat wasiat lepas tu ubah wasiat. Boleh sebenarnya selagi dia hidup dia boleh ubah, tetapi kita kena tengok dokumen hibah tu sendiri atau wasiat tu sendiri. Adakah hibah tersebut membenarkan pemberi hibah menarik balik? Kalau dia ada syarat dia. Ada pula dalam tu. Ada term dia. Kalau dia kata tidak boleh dia tarik balik, kalau dia nak gunakan harta ke, dia nak ubah ke, dia kena tanyalah penerima tu. Dia kena minta izin. Itu yang sewajarnya lah. Tapi dah aku yang bayar hibah aku kena minta izin dekat yang menerima hibah pula. Ya, sebab dia dah bagi. Tapi jangan pula contoh dia nak hibahkan rumah, tiba-tiba rumah dah jual. Kalau kes banyak tak kes macam tu? Jarang lah. Biasanya diorang hibahkan, seorang individu tu dihibahkan harta dia dah tak ada hutang dan dia bagi, dan memang dia dah tahu dah dia nak bagi kepada anak dia. Kau tak payah nak beri ajaib, kau hutang 35 tahun lagi. Okey. Adakah kalau contoh saya nak buat wasiat kan? Saya perlukan persetujuan daripada waris yang bakal menerima wasiat ataupun tak perlu? Okey, untuk buat wasiat dan hibah, dia punya rukun dan syarat yang pertama adalah pemberi hibah, penerima hibah, harta yang dihibahkan, ijab dan kabul, serta saksi. So saksi tu terdiri daripada 2 lelaki atau 4 perempuan. Tidak kira siapa-siapa? Tidak kira siapa-siapa. So tadi ingat tak, boleh tak kalau hibahkan kepada orang yang dia tak tahu? Tak boleh. Dia kena terima, dia ada ijab dan kabul. Pemberi kena ada, penerima kena ada. Tetapi dia tidak perlu konsen daripada ahli waris faraid tadi. Tak perlu. Sebab harta dia suka hati dia kan, dia boleh bagi. Tapi orang yang menerima kena tahu.
dan wajib tahu dan dia mestilah lebih daripada 18 tahun. Kalau dia nak hibahkan pada anak dia bawah 18 tak boleh lah. Apa yang dia boleh buat adalah dia bagi amanah. Dia lantik pemegang amanah untuk pegang harta tersebut sehingga anak dia 18 tahun baru dia akan tukar nama kepada anak dia tadi. Puan cakap mula-mula ambil pusaka pentadbir tadi kan? Okey, lantik pentadbir. Lepas tu pergi kalau nak cepat pergi Mahkamah Tinggi. Betul. Lepas tu dapatkan perintah jualan. Perintah pembahagian. Perintah sekiranya pembahagian. Tidak ada Objection lah. Tidak ada penjualan, waris tak nak jual. Tak, ini cerita kita nak jual. Okey, kalau sekiranya harta tersebut nak dijual, kita dah ada pembeli. So jadi apa yang biasa kita akan advise klien adalah lantik dulu pentadbir. Okey, ini kena dengar, lantik dulu pentadbir. Dan pentadbir tadi akan menandatangani perjanjian jual beli. Sign dulu SMP. Okay, sign SMP, dia boleh dah. Maksudnya tak perlu tunggulah sampai perintah jualan. Sebab dalam SMP, dalam perjanjian jual beli, kita akan letak satu condition, iaitu syarat duluan yang mana penjual atau pewaris tadi, dia perlu dapatkan perintah jualan kepada pembeli. So jadi tak perlulah turun milik pada waris. Terus dia jual kepada pembeli. Nama tadi daripada si mati terus kepada pembeli. Pentadbir ni macam mana bang? Kalau saya adik-beradik kan, siapa yang nak jadi pentadbir? Ke tawar diri ke atau persetujuan bersama ke? Persetujuan bersama. Dia mesti dipersetujui oleh waris-waris semua. Macam mana puan tangan ni kalau contoh aku nak jadi pentadbir, Macam mana puan handle tu? Macam mana? Pening lah kalau macam tu. Ada ke pernah kes macam tu? Tak ada. Biasanya kita akan advise seorang sahaja. So orang ni mestilah orang yang kompetent lah, ataupun orang yang memang dia boleh berurusan, sebab dia bukan menguruskan satu aset yang kita nak jual ni je. Dia kena uruskan semua aset. Kalau orang tu ada 20 aset dia kena uruskan. So jadi bila pentadbir tadi, kalau sekiranya dia tidak ada anak bawah umur, seorang sahaja memadai. Tapi kalau ada anak bawah umur, kena 2 orang. Kalau sekiranya si mati tadi meninggal dunia, ada anak bawah umur, boleh ke tak boleh jual harta tadi? Ada anak bawah umur. Ini soalan saya pula. Dia bagi kita teka-teki ni. Ada anak bawah umur. Lepas tu nak jual, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak? Boleh lah, ambil belayah dia. Melalui pentadbir lah. Tak boleh lah. Boleh. Ya, audiens boleh ke tak? Dia ada anak, tapi anak dia bawah 18 tahun. Betul? So boleh tak dia jual harta yang anak dia punya tadi? Waris tadi boleh tak? Waris tu maksudnya adik-beradik si mati kah? Betul. Orang yang menerima harta tadi, boleh tak dia nak jual harta tersebut? Boleh buat. Boleh. Confident je. Alah, kau ni boleh tak boleh pun susah nak jawab. Alah, jual je lah. So, jawapannya, sebab tu hari ni, you all masuk kelas hari ni, you all memang boleh jual. Sebab apa? Sebab memang boleh. Boleh aku jual. dah dari awal tadi aku cakap dah. Kemon, Bil. Kita experience berapa belas tahun. Tak boleh. Apa benda lah. Kita boleh jual. Okey, tetapi kena ingat bahagian anak tadi perlu diletakkan di bawah amanah raya. Okey. So tak bolehlah waris-waris lain guna. So kita kena ikut pembahagian. So harta tadi kita rizabkan, masukkan dekat amanah raya. Betul. Nanti yang akan hasilkan duit tu siapa? Kalau contoh pentadbir lah. Tu tugas pentadbir dia mentadbir. Kalau pentadbir ambil? Apa tak boleh lah. Dosa je lah. Bukan kena tindakan undang-undang. Dosa je ke apa? Tak habis-habis dosa pahala dia ni. Tak ada lah. Aku kadang-kadang kita bila orang buat macam ni kan, kita nak kenakan tindakan undang-undang tak boleh. Ada yang aku dengar, aku ada dengar pak cik dia makan lah, tak bagi anak si mati. Ya tak ya kan? Boleh dikenakan tindakan undang-undang. Dosa jenayah tu memang ke? pasti. Dosa pasti. Dan juga waris-waris lain boleh mengambil tindakan undang-undang lah. Itu kita dah tahu. Boleh macam mana nak protect budak ni. Kau ni. Sebab dia dah melanggar aku tanya dosa-dosa amanah tadi kan. Sebab dia adalah pentadbir ni. Satu lagi saya nak ingatkan, sebab masyarakat selalu ingat bahawa pentadbir ni dia pemilik harta. Sebenarnya dia bukan. Kerja dia pentadbir, dia uruskan sahaja. Betul. Dan kalau dia menggunakan harta tersebut untuk diri sendiri, so kita boleh saman dia semula. Sebab dia dah ingkar perintah mahkamah. Sebab kita ada perintah mahkamah. So kita boleh juga contempt. Kita dapatkan satu perintah contempt of court. Pergilah komite, boleh penjarakan orang tadi. Sebab apa? Sebab dia telah melanggar lah perintah mahkamah. Tapi bila jadi macam ni, kebiasaannya pemikiran ramainya di luar sana, dia malas tau. Malas lah. Faham tak? Dia jadi macam dia kembali kepada pengurusan lah. Dia rasa berat nak urus, susah nak urus kan. Sebab itulah banyak sangat harta tak dituntut. Itulah dia. Tapi kan saya sebenarnya pernah ada satu kisah lah yang mana kami buat SMP.
Tetapi dalam kes ni sangat sedih sebab rumah tu harga dalam 100,000 sahaja. Okey. Tapi disebabkan harta tersebut setengah bahagian bapa, setengah lagi ibu tiri. So bila ibu tiri dia tak ada anak, so dia dapatlah kepada adik-beradik ibu tiri tadi. Tapi yang ayah tadi dia ada anak perempuan sahaja, dapat adik-beradik ayah dia lah. Apa yang berlaku, makcik dia tak nak sign SMP untuk jual. Siapa yang mati ni tadi ni? Yang mati ayah tadi, ayah anak tadi. perempuan tadi. Okey. So bila dia tak nak jual, dia tak nak sign, susahlah kita nak jual. Macam mana cara kalau dia tak nak sign? So sebenarnya boleh dapatkan perintah mahkamah lah untuk menjual, tapi kos lagi, betul tak? Rumah 100,000 nak lantik peguam lagi, kan? So kos dia melebihi. So jadi dia tak teruskan. Tapi sedih lah kenapa seorang, sebab bahagian dia kecil je, kan? Makcik-makcik, pakcik sikit je bahagian dia, tapi dia tak nak. Makcik dia ada hutang kutu lah. Dia Nak lebih. dia macam mana bila ada penyakit iri hati ni memang susah. Betul. Kan? Dia begitulah, tak yalah, rambut sama hitam, hati lain-lain. Betul je. Kan? Kita nampak dia okey kan. Kadang-kadang lurus. Kadang-kadang U-turn. Kau main U-turn. Patah balik. Kali ni aku bagi. Kali ni aku bagi deh. Kau tengok nanti. Episod 2 episod 2.